minus 4x plus 3 ni pastinya kena menggunakan completing the square. Semua student kena mahir menukar bentuk ax square plus bx plus c kepada bentuk maximum minimum. Okay. Alright. So Amni boleh ke completing the square? Nak cikgu ajar balik ke atau dah faham completing the square? Kalau cikgu ajar balik boleh? Okay. Alright, so kita buat slow-slow benda ni perlu dikuasai memang kita dah boleh agak dah sebenarnya. Okay, tahulah function tu kuadratik kan. And then buat je horizontal line test. Tapi kalau dia suruh sketch, kita kena sketch. So alang-alang kita belajar je lah benda yang betul. Ini soalan tutorial. Kalau soalan exam, dia akan suruh yang pertama, dia mesti suruh you sketch dulu. Okay, so in order for us to sketch x square minus 4x plus 3, we have to represent this form, modify this function in a form of a square plus bx plus c ni tak nak. Nak dalam bentuk ax minus h square plus k. Okay, macam mana nak buat completing the square? First of all, salin dulu first two term. X square minus 4x plus b over 2 square. Ini memang template dia, memang formula dia macam ni. You dah pandai-pandai buat b over 2, you kena minus semula b over 2. Okay, and then you plus with C kita apa? 3 ni lah. So kalau Amni tengok, cikgu tak ubah soalan tau. X square. Minus 4x, cikgu ada minus 4x. And then dia ada 3, cikgu ada 3. Betul? Ini kita dah tambah, kita tolak semula. So meaning that we are doing nothing lah. Kita tak ubah soalan. That's why kita dibenarkan menggunakan completing the square ni. Kalau lah disebabkan benda ni you menukar, you salah lah, you berdosa lah. Tak boleh lah matematik tu salah. Okay, tetapi kita tak buat apa-apa. We done nothing wrong. Nothing wrong. Okay, so sekarang kita masukkan the values. X square minus 4x. Okay, Amni, berapa B kita? Negatif Perkali X. Itu ramai yang student salah tu. Dia kelang kabut. Dia tak nak ikut cikgu ajar guna template. Dia sibuk. Lepas tu bila kata B 4, tak boleh. B kita sekarang negatif. Okay, square minus dengan negatif 4 over 2 square plus 3. Okay, perhatikan elok-elok. Okay, sekarang ni cara nak menyelesaikannya adalah ambil first term and third term without the square. Tanpa square dia. So jadi apa? X minus 4 over 2. negatif. Negatif 2 kan. So that's why cikgu minus. Kalau yang student tadi dia ambil B tu positif, dia punya ni positif. Salah lah. Kejap lagi orang point X equals to negatif 2, dia positif 2. Contoh dia salah. So okay, Amni tak percaya. Ini memang tak ada cara Amni. Ini memang hafal je. Sebab kita nak patah balik memang susah. Tapi kita kalau nak jalan ke depan, kita senang. Ni diibaratkan nak kena patah balik ghost time. Memang susah. So cikgu suruh student hafal first and third term without the square. Lepas tu you sekali lalu you check. Bila you expand, you mesti dapat benda yang sama. You tengok bila you expand X square, betul X square. Lepas tu yang kat tengah ni kan hasil darab kesemuanya kan. Betul tak negatif 4X? Betul? And then ini negatif 2 kuasa 2. Betul. So this function mewakili these three terms. Okay, selesai. So sekarang kita nak kena selesaikan ini pula lah. Ini tak ada formula. Ini memang kena kira. So ini tolak. Tolak siapa? Negatif 4 over 2 negatif 2 kan? Negatif 2 kuasa 2? Negatif 4. No, negatif 2 kuasa 2. Dia 4 je kan? Okay. Negatif tadi cikgu buat turun je lah. Okay, tambah 3. Hati-hati kat sini simbol dia Okay. So now X minus 2 square minus 1. So HK kita siapa? HK kita yang ni X equals to 2. H ni X lah. K ni Y. Okay. Tapi kita sebutlah HK sebab dia bukan sebarang values. Dia adalah minimum point. So 2 and negative Negatif 1. Itu yang kita dapat 2 dengan negatif 1 tu ni. Okay, so kita sekarang lukis
Alright, so bila kita dah lukis, dia tanya, okay, dia kata whether this is a function or not. Kita tunjuklah kita punya garis vertical line test tu. Vertical line test. Vertical. Memang tak kisah kan cikgu garis kat mana-mana pun. Tak kisah mana-mana pun boleh. Okay, 1. 2. So tulislah nota sikit By using, okay, ayat you. By using vertical line test. You tulis nama penuh lah cikgu short form je. Test, it cut at 1 point. Therefore, it is a function. Macam tu lah ni. Okay. Nombor D ni nampak susah. Tapi sebenarnya D ni lagi senang dari B ni. Sebab dia dah bagi. Sebab dia dah bagi dalam bentuk AX minus H square plus K. Apa HK dia? Mari kita lukis D. Okay, alang-alang kita buat D. Kita pakai pen warna lain pula. Ya cikgu, kalau dia tanya soalan macam ni, kita buat yang bentuk macam cikgu ajar ni lah. Ya. Memang ada dalam silibus. By using horizontal line test, scan. By using vertical line test adalah untuk menguji scan. Okay. So sekarang kita nak lukis kita punya ni. Quadratic. X, Y. Okay. Point dia dekat mana ni? Ni minimum ke maksimum? 4 ni positif. So minimum point at Negative 2, 1. mana boleh negative 2? X minus 2 equals to 0. X equals to? 2. 1 ni boleh turun ambil. Tapi dalam bracket ni kena equals to 0. Okay. Dia macam tu. Okay. So sekarang berapa tu? 2, 1. 2, 1. Sama juga. Oh, dia kat atas pula. Tadi kat bawah. Okay. Okay, ni tengok cikgu lukis dia kata 2, 1 tau. Ini 2, ini 1. Tapi ini hati-hati student. Kalau dia suruh sketch, you buat macam ni. Tapi dia bagi restriction, you salah. Kenapa salah? Dia nak kita lukis X greater than 2 sahaja domainnya. So yang kurang daripada 2 kena padam. Ini baru cikgu ajar kelas PDT tadi. Ni PDT tak last year? Tak. PDT tu Fik. Oh, you S2S lah. Kan sebenarnya program you sistem 2 semester ni ada juga students yang daripada last year dia dah masuk matrik. So macam diorang dah belajar benda ni. That's why kalau you tengok diorang faham sebab diorang dah belajar. Oh, tapi you account Account cikgu rasa semua student barulah. Tapi kalau SM, science kan, diorang dah belajar. Tengok cikgu tunjuk ni soalan yang lain. Tapi memang maksudnya ini biasa ni. Dia memang suka tanya. Benda-benda yang ada restriction. Macam ni tengok ni. Tengok ni, dia minta quadratic. Of course kita guna completing the square. Tapi dia nak kita lukis ini je. Yang lain dia tak nak. So kita kena faham mana yang berkaitan. Dia minta quadratic. Of course lagi sekali kena buat completing the square. Tapi dia bagi ini je. So kena ikut. Tengok soalan dia. Dia nak minimum value. Lepas tu dia nak range. Lepas tu dia suruh sketch. Kan? So senang je ni. Semua sama je bendanya ni. Tengok cikgu buat ni. Sketch graph kan. Find the range. Tengok ni cikgu buat lagi. Susun. Tengok Amni tengok apa yang cikgu buat. Completing the square tak? Completing the square. Tengok apa step-step dia. Cikgu kata macam student ni cikgu kata rearrange dulu sebab negatif X square dia kat belakang. So Amni kena rearrange. Lepas tu Amni kena keluarkan negatif tu. Lepas tu Amni kena guna juga template B/2. Dia bukan last year cikgu ajar teknik lain, tahun ni ajar teknik lain. Tak, semua pensyarah pun semua. Ini adalah template matematik. Inilah caranya untuk menyelesaikan completing the square. So kalau Amni tengok kat situ, kan cikgu kata X bukan negatif 1 tetapi X minus 1 equals to 0. So X equals to 1. Tu yang kita terus ambil 1, 3.
Oh. Kalau Amni nak ni semua cikgu boleh forward. Cikgu ada screenshot ataupun the video, I have made the video as well. Kalau you nak tengok, you boleh. So Amni dah jimat masa dah. Kan? Dah jimat lah, tak payah nak meet dengan cikgu untuk belajar benda-benda macam ni. Cikgu dah bagi video. Tapi kalau student dia follow YouTube cikgu, dia pun tak tahu nak tengok mana satu. Cikgu ada upload 30. So bila Amni private tutor, cikgu bagi tahu. Oh, Amni kena tengok yang ni. Amni kena tengok yang ni. Yang ni tak payah tengok, tak ada kaitan. Contoh macam ni dia tanya domain and range. Of course, USM, AM lagilah dia tanya domain and range kan. Ada tak? Tak ada. Ni lah yang saya confuse nak ambil yang belah mana, nak start dari mana. Okay, so kalau Amni tengok ni domain, dia dah cakap all real numbers sebab dalam case ni, dia tak bagi restriction. Dia kata X adalah all real numbers. Ini R ni maksudnya all real numbers tau sayang. Jangan tak tahu pula So the moment dia kata real number, memang kita punya domain tu inilah negative infinity up to infinity lah. Takkan lah salah. Tapi bila dia kata range, okay. So range ini adalah apa? Dari bawah. Sebab kita tak tahu ni. Ni sebenarnya panjang berjela ni. Kita yang lukis pendek-pendek Daripada bawah negative infinity sampai Tiga. Kena carilah. Bila kata range mesti buat arrow macam ni. So tak adalah salah. Tengok cikgu buat warna hijau dengan warna hijau. Nampak tak? Nampak. So itu membuktikan itu adalah range. Amni nak ni semua cikgu boleh screenshot. Lagi apa lagi? Ni student. Cikgu tanda students punya. Macam ni lah kita belajar kan. Kita kalau tengok cikgu Wan buat macam senang je. Sekali student kita suruh lukis. Sayang tengok ni. 1 minus X je pun function dia. Pun dah salah. 1 minus X ni apa? Straight line function. Kan? Okay. Apa dia? Straight line function. Bukan linear Yelah linear lah. That's why dia straight line. Kalau macam ni cikgu tak katalah straight line. Ini kan quadratic curve. Nama function dia quadratic. Kita bentukkan dia bentuk curve kan. Ni. Okay. Memang dia betul lukis linear. Tapi dia salah lukis. X less than 1. Tengok Macam mana sepatutnya function dia. Ni tengok pun macam betul kan. Tapi sebenarnya salah. Student ni buat. Okay Patutnya macam mana. Okay, cikgu ajar apa? First step, I suruh susun dulu. That's why jangan degil mesti susun dulu. Susun apa ni? Kalau kuadratik, mesti start dengan AX square plus BX plus C. Kalau linear, Y equals to MX plus C. Betul tak? Okay, so sekarang kita tahu M adalah negatif and then cut pada 1. Okay, M adalah negatif. Gradient turun bawah and cut pada 1. Cikgu ambil warna lain sikit supaya dia lebih terang. Okay. Anjak sini sikit. Okay. So tadi cut pada 1 kan? Okay. So macam inilah graf dia. Betul? Itu jika dia bagi X adalah real number. Sekarang soalan ni kata dia berminat nak tahu bila X less than 1 je. Apa ceritanya? Itulah. So sekarang ni kita kena carilah ini apa. Ini dia cut pada apa. Ini namanya y-intercept kan. So betul lah dia cari y-intercept as equal to 0. Dia dapat ini bukan y-intercept. Sorry. Ini adalah x-intercept. Ni kan paksi X kan. X yang melintas kan. So x-intercept dia dapat 1 juga. Okay. So sekarang ni dia nak X less than 1. X less than 1 maksudnya dari mana ke mana? Daripada 1 tu sampai 0. X less than 1. So maksudnya dia nak daripada sini sampai sini. Betul? Kan? So yang lebih-lebih ni tak boleh lah. Tak boleh lah lebih-lebih ni. Ni kena padam lah. Dia buat mana? Dia buat sebaliknya. Ni dia buat kat sini. Kan? Sedangkan nak ke sana X less than 1. Ini apa yang dia lukis ni? X greater than? Greater than 1. Yang dia buat ni greater than 1. Soalan nak X less than 1. Dia tak ikut lah. Dia jagi range dia salah lah tu. Kan? So range dia apa? Range dia apa? Bila dah lukis dengan betul, barulah range tu betul. That's why kena betulkan dulu. Okay. So range adalah mana? Sekecil-kecil ini, garis ini, sampailah
Sampai ini never ending. Ini dia tak cakap. Dia cakap less than 1 je. So boleh jadi panjang lagi, betul tak? So kita boleh kata paling kecil dia boleh pergi adalah y-nya kosong sampai apa? Infinity. Inilah jawapannya. Tengok dia tak payah tunggu soalan bagi kuadratik. Soalan bagi linear je student dah tak boleh nak jawab. Okay, Amni tengok lagi ni satu contoh. Given function. Okay, Amni tengok first step. Cikgu kata apa? Rearrange. Dah cantik, dah arrange. So tak payah buat step tu. Yang kedua apa? Completing the square. Okay, buatlah completing the square. Ikutlah template dia. B/2 minus B/2 kan. Lepas tu ini tanpa kuasa 2 kan. X minus 1, betul? And then ini kena selesaikan. So dia dapat 1 negative 4. So dapat 1 negative 4 yang cikgu plot ni. Okay, macam biasa. Bila the moment dia lintas dekat X ni, namanya X intercept. So X intercept Y equal to 0. So kenalah cari nombor 2. Ada extra nak kena cari X intercept. Gedak-geduk cari. Dapat negative 1 dengan 3. Cikgu pergi laju Amni. Tak apa. Sebab nanti cikgu akan screenshot. Cikgu just nak tunjuk Amni. Dia punya flow tu sama je. Yang pertama apa sayang? Cuba ulang balik. Rearrange the function. Yang kedua? Completing the square. Yes, itu kena buat dengan betul. Yang ketiga? Cari X intercept. Carilah yang berkaitan X interceptnya ke, Y interceptnya ke. Okey, lagi? Sketch graph. Okey. Bukan saja sketch graph tetapi tengok domain apa yang dia nak. Dia nak daripada negative 3 sampai 4. Sebab apa tahu cikgu cari X intercept ni tadi? Sebab cikgu tak tahu. Cikgu kena lukis sampai mana? Negative 3 tu kat mana? Ke negative 3 tu kat sini? So I kena check. Kalau lah sini negative 1, maksudnya negative 3 dia kat belakang. So I kena tarik lagi graf tu. Betul tak? Betul. Katalah dia bukan nak 4. Maksudnya macam ni kan. Katalah dia nak 2 saja. So kalau 2 je cikgu punya gambar kat bawah ni tahu. Tak sampai 3. Kan? Tapi sekarang dia nak sampai 4. I kena tarik panjang sampai 4. Okay. Alright. So sekarang domain. Domain mana domain? Inilah. So dekat soalan ni lah domain. Jangan tak payah sibuk pergi tempat lain. Dekat soalan tu ada domain. Ni. Inilah domainnya. Okay, tulis je balik domain Dan soalan pun tengok mana ada tanya domain. Kan? Tapi kadang kita tanya juga. Tapi tu bonus lah. Student pun tak boleh. Ada student tak boleh jawab domain pada depan mata je. Kan? Janganlah macam tu. Sayang. Okay, so sekarang soalan nak range. Range adalah, tengok cikgu buat range warna merah. Cikgu buat garisan pun warna merah. Bila warna merah, siapa yang paling kecil? Dia mesti susun dari kecil ke besar. What's the smallest values it can be? Pastilah minimum point dia. Itu yang penting cari minimum tadi. Dia tak akan menggagau-gagau sampai negative infinity. Kan? Okay, so dia adalah negative 4. Where negative 4 tu include lah. Dia mesti include. Sebab ada point kat situ. Negative 4 sampai? Tak bolehlah sampai atas. Dia dah kata domain tu nak daripada negative 3 dengan 4 saja. Dari negative 3 dengan 4. So dekat Y dia kat sini lah. Dekat Y dia sini lah. Y dia paling tinggi. Siapa yang paling tinggi? Yang ini 5. Yang ini bila masukkan dapat 12. So mestilah 12 yang paling tinggi. So that's why range dia adalah negative 4 sampai 12. Itu je sebab range dia nak nilai yang paling kecil sampai nilai yang paling besar. Yang dekat tengah-tengah ni dia tak kisah. Lantak lah. Kan? Contohlah macam dalam hidup kita ni lah kan. Berapa pawagam? Pawagam kan dah boleh buka kan sekarang kan. Okay, berapa? I tak kisahlah hari Selasa you ada 20 orang nak tengok. Hari Rabu you boleh 15 orang tengok. Mungkin hari Jumaat orang semua cuti ada 40 orang tengok. I nak tahu pawagam you lepas jalankan social distancing berapa yang muat? 55. That's it. Itu je dia nak. Kan? Dia nak maksimum. Lantaklah tengah-tengah tu dia tak kisah. That's why kadang benda dia nak range. Range. Okay. Senang je ni benda ni. Tengok. Tapi kena buat banyak kali lah. Kan? Betul tak? Kalau tak macam mana nak pandai. Kena buat banyak kali. Okay. So kita tengok soalan ni balik.
Sama, Amni Zul, Amni account. Zul ni pun ada minta cikgu ajar. Zul ni sains. Dia orang ada learn dengan apa exponent function. Amni ada? Ada. Ada juga. Itu yang pengsan tu. Sebab bagi cikgu function-function yang lain tu tak susah pun. Exponent dengan learn je mencabar sikit. Tak apa, nanti cikgu bagi je video yang cikgu ajar Zul tu dekat Amni. Sebab Amni kata belajar juga kan. Okay. Amni je lah larat dengar Hidup. Muntah dia tengok. Apalah so slow lah sayang. Weekend kan sambil-sambil dengar kan. Okay, Amni nak cikgu buat nombor berapa lagi? Tadi nombor 4. Nombor 4. Lagi? Lepas tu kalau nombor apa ni? Tutur 6 nombor Sekejap. Soalan kita buat soalan nombor 1 ke tadi? nombor 1. Oh, cikgu terberhenti. Cikgu ingat dia tanya function je. Rupanya dia tanya one to one function or not. So tak habis lah. Kalau kuadratik ni not one to one function lah sayang. Kenapa Amni? It is not one to one function. Sebab ada satu nilai y. Okay, bila dia kata panjang, I duk tengok perkataan function je tadi. Lepas tu cikgu tengok, dia ada one to one function. Bila the moment dia tanya one to one function ini barulah dia ada inverse. So sebenarnya yang nombor 2 ni, horizontal line test. Okay, sebab apa? Sebab pada satu nilai y, dia ada 2 nilai x. Tengok bila cikgu buat horizontal line test. Okay. Apa jadi? Pada satu nilai y ada 2 nilai x. Tak boleh lah. Dia bukanlah one to one. Apa maksud one to one? Ini satu, ini satu. Ini satu, ini satu. Tapi ni sekarang y ni berapa? Y ni katalah negatif 1 kan? Dekat x1 pun, dekat x yang negatif pun dia sama sebaris dengan y. Dia ada 2 nilai x. Kan ni 2 nilai x ni, satu positif, satu negatif. Dia dah jadi many to one pula. So tak boleh. So dalam kes ni bila dia kata one to one function, ingat dia nak check function ke tak. Punya dia nak one to one function. So maksudnya dia nak inverse lah. So kuadratik ini not. So kesimpulannya Amni nampak je kuadratik. Okay, tetapi tak juga bila dia dah bagi domain macam ni. Dan domain dia minimum point kan. Macam yang D ni. It cut at 1 point. Sebab apa? Bila kita guna horizontal line test, it cut at 1 point. 1 point. Sebab domain yang dia bagi ni adalah dekat minimum point dia. Katalah cikgu twist sikit Cikgu besarkan sikit. Amni tengok. Okay, katalah di twist sikit. X ini greater than 1. Apa jadi? Lukisan cikgu ni sekarang ni lebih besar pada 2 kan? Tapi dia nak, katalah dia nak domain X greater than 1. So dia bukan kat sini. 1 dekat sini kan? So panjang lagi betul? Okay, so the moment domain dia bukan minimum point, you buat garisan horizontal line test, apa jadi kat sini? Dia kena dekat 2 point lah. Yes, dia akan kena dekat 2 point. So by using horizontal line test, it cut at 2 point. Therefore, it is not one to one function anymore, and it doesn't has inverse. Tapi sekarang ni dia pun pandai, dia dah tahu dah. Minimum point tu 2, dia bagi domain x greater than 2. So tak adalah lebih-lebih ni. So memang confirm lah cut at 1 point punya. Ni tarik lah buat horizontal line test kat mana-mana pun banyak-banyak. Takkan cut pada 2. Okay. So untuk menjawab soalan tadi, D ni adalah apa? Cut at 2 point, so not 1 to 1. Okay. Tetapi D ni adalah 1 to 1. Okay. C ni pun modulus. Kita tahu modulus macam mana lukisan dia. Ini adalah sebenarnya y equals to x minus 5 kan? Minus 5.
kat bawah. Tapi the moment dia ada modulus, semua yang bahagian negatif ni dia akan terpantul ke atas. So by using horizontal line test, dia akan cut at 2 points. So this one no, this one no, yes, yes. A and B sahaja yes. Okay, tu tengok jawapan nombor 1 A dan D. Yang ni typo ni D, 1 to 1. Yang lain tu not 1 to 1. Boleh Amni? Boleh. Okay, lagi nombor berapa? Kalau masuk exponential graph dengan log boleh ke? Boleh. Mana? 7. Okay, kita lukis function ni Okay. Tetapi of course lah kita nak, dia ada plus dengan 5 ni. So pasti ada shift. Pasti ada shift bergerak ni. Okay. Jadi apa yang kita buat, ini adalah y-intercept betul? Betul. Ini apa yang cikgu buat ni soalan sketch Sketch. Okay, so bila kita nak y-intercept, siapa yang equals to 0? X equal to 0. Okay, so sekarang kita masukkan e to x plus 5 ni equals F0. Dapat apa? E to power of 0 plus 5. 2 times 0, 0. E to power of 0, 1. Jangan takut. Apa-apa tu power 0 semuanya dapat 1. 3 kuasa kosong, 100 kuasa kosong semuanya 1. So dapatlah jawapan 6. Okay, so dia no longer 1 lah. Dia adalah 6. Okay, so kena naik atas 6. Okay. Tapi sekarang dia punya vertical asymptote tu pun dah berubah juga tu. Kalau tadi vertical asymptote dia, ada belajar vertical? Horizontal asymptote. Ada. Ini adalah horizontal asymptote, dia adalah pada kosong, menghampiri kosong. Okay. So horizontal asymptote ini adalah, so cikgu nak buat garisan putus-putus ni, dekat mana? So macam ni kita nak tahu. Okay. Kalau kita tak biasa, kita tengok, kita biasa, kita rujuk dia punya ni. Nanti kita buat kesimpulan. Okay, GeoGebra. Okay, kita tengok graf EX kita, E to the power of X. Okay, betul? Amni tengok dia cut pada 1, betul? Okay, itu menghampiri Lepas tu cuba tengok kalau cikgu buat E to X. Apa jadi? Sama je ni. Cuma dia lebih steep. Tapi dia masih lagi pada 1 dan menghampiri kosong. So Amni lepas ni mulai hari ni nampak E to power 5X ke, jangan takut. Bentuk dia adalah sama. Okay. So cikgu conteng dekat sini. E to power of 5X pun macam ni juga. Cuma dia adalah lebih steep. Ini adalah E to power of 5X contoh ataupun Ctrl Z kita buat ikut soalan kita 2X. Tapi the moment dia nak 5, semua ni kena naik. Ni dah jadi, kalau 1 tadi dia dah naik 5 jadi 6. So apa ni agak-agak. Horizontal asymptote pun kalau daripada kosong akan naik 5 jadi apa? Kosong tambah 5. 5 lah. Betul tak? So graf you akan jadi macam ni. So cikgu lukis balik. Graf eksponen untuk plus 5. Dia akan jadi ni. 5. Ini adalah horizontal asymptote. At y equals to 5. Okay. So kalau ditanya domain. Semua. Domain ini adalah from negative infinity until infinity. Sepanjang-panjangnya. Tak ada orang marah dia. Tapi kalau range dia apa? Range dia paling kecil dia boleh pergi adalah 5. 5 lah. Okay.
Tapi 5 apa? 5 termasuk tak? 5 tu tak termasuk. Tapi yang menghampiri 5 termasuk. Okay. 5 itu dia tak akan sentuh pada 5. Macam ni, dia tak akan sentuh pada kosong. Tapi dia menghampiri kosong. Macam itulah ciri-ciri untuk exponent function. Okay, 5 sampai apa? Sebanyak-banyaknya infinity lah. Okay, so Amni boleh tengok e to x plus 5 kita tak habis buat lagi tadi. Tengok dia sudah naik. Hilang dah. Okay, so dia cut pada 6. Dia horizontal asymptote-nya adalah pada 5. Okay, so ni cikgu share e to x plus 5. Amni. Okay. Alright, soalan apa? Sketch same as this, sketch graph fx and f inverse state domain and range. Okay, ini fx. So kalau ini fx, dia punya apa? Dia punya tu adalah apa? Pantul pada y equals to x kan? So kalau ini y equals to 5, sekarang ni dia akan jadi x yang equals to 5. Kalau tadi dia menghampiri 5, ini pun akan menghampiri 5. Okay, kalau tadi dia cut pada 6, at y, sekarang dia akan cut pada 6 pada x. Tarik je. Okay. Tapi kena tulis function ni apa? Satu lagi kerja. So kenalah cari f inverse x, apakah dia. So fx kita adalah y equals to e to x plus 5. Okay, macam mana kita nak tulis x as a subject? Cara nak buat inverse. Kita nak x as a subject kan? So apa kita buat? 5 ni bawa dulu. 5 ni adalah constant. Tak payah sibuk kat dia. Bawa dulu 5 ni. Bawa ke sana. Lepas tu sekarang we want to get rid of E. So kita kena minta bantuan siapa? Lon. Yes, Lon. Lon E to X. Supaya apa? Dia kena jadi satu. Ni to X bawa depan by using properties. By using properties of log, to X bawa ke depan kan? So dia kuasa ni kan bawa depan. Ln E adalah satu. So dapatlah ln Y minus 5. Okay, so X adalah 1/2 ln Y minus 5. So tulislah F inverse X adalah half ln Y minus 5. Ada ke kita lukis graf ln untuk dapatkan yang ini? Tak. Kita pantul je. Janganlah menyusahkan diri. Dah lah susah nak lukis eksponen, nak lukis ln lagi kan. Kita menyusahkan diri sekali je. Jangan banyak-banyak kali. Okay? Kira ni kalau soalan lain pun just cari eksponen lepas tu pantulkan saja. Ya. Lepas tu cikgu nak tengok dia punya, katakan kalau dia minta domain dengan range. Okay. So dia terbalik. Kalau tadi domain of F. Okay, kalau ni F. Sekejap nak cikgu letak laptop kat sini. Ni je pula. Okay. So kalau tadi domain dia hijau, sekarang ni domain of F inverse dia akan terbalik. Domain of F inverse. Ni kenapa ink to shape pula ni? Domain of F inverse dia akan ambil range. Dia konsep macam ni. Domain of F adalah sama dengan range of F inverse. Range of F akan jadi domain of F inverse. Terbaliklah. Tadi dekat function dia domain, tapi bila dah dekat F inverse dia jadi range. Tadi dekat function biasa fx dia adalah range. Tapi bila dekat F inverse dia adalah domain. So ambil je lah jawapan tu. Domain of F adalah 5 sampai infinity. Manakala range of F, cari domain. Domain of F apa?
Negative infinity up to infinity. Tak percaya, cubalah tengok. Okay, mari tengok gambar kita balik. Ni F inverse Ni grafik ni F inverse. Okay, betul tak cikgu lukis? Dia adalah daripada 5 sampai infinity. Betul? Daripada 5 sampai infinity. Okay, tapi sekarang range? Range dia apa? Daripada bawah, sekecil-kecil negative infinity sampai up to infinity. Ini memang apa nota keramat yang you memang kena ingat lah. Sebab kalau belajar banyaklah jalan kiri nak buat. Ya ke? Banyak step. Banyak step. Ni cikgu ajar ni banyak step? Tak salah. Tak ada, semua dapat jawapan. Kan? Mungkin cikgu ajar seorang kot. Amni seorang kan. Kalau cikgu ajar 60 orang dalam kelas penat juga. Ni macam-macam tanya tu yang jadi lama kan. Okay, tak apa. Kita buat satu A. Ni. Sekejap lagi kita buat lagi. Ini cikgu potong supaya jawab soalan ini saja. Okay. Cikgu nak screenshot ni supaya nampak. Okay, ini adalah E 2x plus 6. Plus 6 plus 5. Esok pergi mana ni? Tak pergi mana pun. Belajar je. Alah, bagusnya. Mak tak buat jalan? Tak boleh. Keluar tak vaksin lagi. Ya ke? Bukan anak-anak boleh ke? Tak, saya tunggu tarikh sebenarnya. Tapi sebab lama sangat. Takut saya untuk nak masuk college. So, saya pun akan buat ilan nanti. Saya tak tahu lah. Saya mungkin balik masuk college sebab orang lain dah balik dah nanti bulan 10. Tapi saya nak first dose hujung bulan 9. Lepas tu nak tunggu second dose lama. Lepas nak quarantine 2 minggu dulu. Ayo. Lepas tu baru balik sana. Rasanya bulan 11 lah kot saya baru balik. Rugilah kawan-kawan dah face to face dah. Itulah. Tapi tak apa. Macam maths don't worry lah, boleh cover. Subjek lain lah, ni kena fikir lah. Tapi diorang kata kalau balik sana pun still online juga, tapi... kalau macam tu advantage lah you. Sebab you ada internet, diorang tak ada internet nanti. Tapi diorang best jugalah sebab ada kawan nak tanya boleh terus. Betul. Kalau tanyalah, masalahnya takut diorang jumpa kawan untuk ajak pergi makan kat kafe. Okay Amni, mari kita buat. Kalau cikgu boleh buat B, Amni mesti boleh buat C. Sebab apa? Dia function yang sama. Cuma ini log base 3, ini log ni base E. Tapi dia adalah masih lagi function log. Sama sahaja dia punya graf nanti. Cuma ada satu cuma. Banyak betul cuma cikgu. Perhatikan dia negative X. So dia mesti something. Sedangkan X ini adalah positif. Ini X ni negatif. Tak apa. Dia sebenarnya B tu lagi susah dari C. So cikgu buatkan B. Okay sayang? Okay, ready? Ready. Okay, tengah betul-betul. Okay, mula-mula dia nak F inverse. Kita ikut step dia. F inverse X. Okay, F inverse X adalah Y. Cikgu bagi dia Y, nama dia. So Y equals to log 3, 5 minus X. Okay, kemudian apa ni kita buat?
Ada tak? Ada tak koefisien tambah 7 kat sini? Tadi ada. Cikgu bawa tu dulu. Sekarang ada tak? Tak ada. Tak ada. So apa yang kena buat sekarang? Tukar log kepada Ah, index. Yang penting cikgu at the end of the day I want X as a subject. Ingat target kita. So semua yang ini semua kena bawa pergi belah sana. Okay, so macam mana? Log tukar kepada index, 3 bawa jadi 3Y. Faham ke yang ini? faham? Okay, 3 bawa pergi sana jadi Y. And then tinggallah apa? 5 tolak X. 5 minus X. Okay, so you want X as a subject. So jadi X pindah sana. So 5 minus 3 Y. Y. Memang susah nak lukis ni. So F inverse X adalah 5 minus 3 X. Kan? Okay. So kita biarkan. Okay, sekarang kita nak lukis. Tadi cikgu dah tunjuk lukis graf eksponen. Okay, sekarang cikgu nak tunjuk macam mana cikgu lukis graf log. Sebenarnya mana-mana satu Amni nak buat boleh. Buat salah satu sahaja, yang lain itu pantulkan sahaja. Tak payah fikir susah-susah. Okay, so sekarang apa yang kita buat, log fx ni, dia ada apa tahu? Dia ada syarat fx untuk log. Fx mesti apa? Apa syarat untuk log? Fx ini mesti greater than 0. Greater than 0. Ini syarat yang you kena hafal sebagaimana you hafal 1 over fx. 1 over denominator. Denominator cannot be 0. Cannot be 0. Macam ni reciprocal function. X minus 3 cannot be 0. So x cannot be 3. So you lukis macam mana? Cannot be 3. Macam tu. Betul? Ingat tak? Reciprocal function. Ingat Okay, kalau ingat bagus. Lagi ni kita ada restriction untuk ini pula, set. Okay, set kata x minus 3 mesti greater and equal 0. So x kena greater than 3. So lukisan you ini 3 macam tu. Boleh? Begitu juga syarat fx ni. Dia senang je tajuk function ni. 3 ni je yang ada restriction. Yang lain semua boleh. Yang lain semua boleh. Tak ada syarat. Okay, so tapi 3 benda ni syarat kena dibuat lah. Okay, so function dia apa? 3 ni cikgu tak peduli 3 ni biarlah 3 ke E ke, tu yang cikgu kata tadi, 3 ke E ke biarlah. Yang penting I nak tahu dia punya domain. Kat sinilah domainnya sebenarnya. Apa syarat dia? So fx kita siapa? Call semua fx dalam function ini 5 minus x greater than 0, negative x greater than negative 5, betul? So you divide with negative number, you change sign. So dapatlah x less than 5, betul? Betul. Okay, so sekarang kita nak lukis log, senang je. Graf log macam mana? Graf log yang asal log x. Dia adalah kad pada 1. Ini adalah log x di mana x itu kena lebih daripada kosong. Betul? X lebih daripada kosong? Betul lah ni? Start dari kosong. Ada kena kosong? Tak ada. Menghampiri kosong. Tak kena kosong. Itu kalau log x. Sekarang ceritanya sudah jadi function 5 minus x. Okay? Okay? Kita panggil balik graf kita. Okay, so sekarang dia dah kata mesti kurang dari 5. So mana 5? Katalah ini 5. So graf kita mesti apa? Dari sana menghampiri 5. Tak boleh kena 5. Macam tu lah. Dia takkanlah graf tu macam tu. Dia mesti graf tu begitulah, balas lah. Tapi memang betul pun kita belajar log x, grafnya macam ni. Log negatif x, grafnya kena pantul macam tu. Betul tak? Betul tak? Tapi kadang budak ni confused. Kejap ke sana lah, kejap ke sana lah. Mana satu madam dia ada juga. Kalau macam ni negatif log x. Tapi macam mana cikgu pun tak hafal. Tapi apa yang I hafal? I hafal the restriction. Syarat dia mesti sekian. Lepas tu bila I cari domain, I tahu dia mesti log x itu mesti kurang dari 5. So dari situ I tahu bentuk graf asas untuk log
Okey? So sekarang I tahu dia akan menghampiri 5, tak boleh kena 5. Macam tu Amni. Boleh ke? Boleh? Hmm. Okey, jadi sekarang dia dah ada ni intercept ni Amni carilah, Amni kena carilah carilah x-intercept. Itu memang markah untuk apa? Jalan kiri. Sketch. So x-intercept y equals to 0. Ni tekan je lah calculator. Okay, tekan ni 0. Log 3. 5 tolak x. 3 to power 0, 1. 5 minus x. X. 4. 5 minus 4. 4. Yang ni pun Amni cari sendirilah. Okay, yang pasti yang cikgu tahu, domain dia sekarang adalah, okay, so sekarang Amni tengok domain of f adalah from inilah domain kita sayang, x ni. Okay, domain kita adalah from negative infinity until 5. 5. Where 5 is include or exclude? Exclude. Exclude. So kena bulat. Okay, meanwhile range of f adalah apa? Range dia daripada mana ni? Negative infinity. Sampai? Infinity. Range tak ada masalah. Okay, so sekarang kita nak buat untuk siapa? F. Function Sekarang kita nak buat untuk ni. Dia punya ni. Inverse dia iaitu 3y. 5. Ctrl Z ini. 5 minus 3x. Kan? Tak payah susah dah. Kita dah tahu dah. Kalau ini tadi menghampiri 5, sekarang cikgu kata ini nilai x 5 sekarang dia sudah jadi. Okey, tapi cikgu Amni, cikgu nak letak 5, cikgu tak tahu nak letak kat atas ke nak letak kat bawah until I tahu ini nilainya berapa. So itu yang Amni kena cari y-intercept ni tadi. Okey, saya cuba quickly y-intercept berapa? Empat. Ya ke y-intercept 4? Itu x-intercept, y-intercept. Y-intercept x equals to 0. Function fx kita ni. Log f 0 log 3 5 minus 0. Log 5 base 3 lah ni. Log 5 base 3 ni apa? Log 5 bahagi log 3. Cuba tekan. Ataupun tekan je dalam calculator tu log 5 base 3. Point. Berapa tu? 1.46. Betul? .465. Betul tak ni? Tekan calculator je. Betul. Okay. So kalau inilah 1.465, rendah je lah kan. Ni rendah je lah 1. Ni tulislah kat sini 1.465 ataupun tulislah log 5 base 3. So sekarang domain dia, domain of f inverse. Kena tulislah. Okay, so ini domain of inverse. Negative infinity until infinity. Range of f inverse, sana. Negative infinity up to 5. Tak percaya cuba tengok yang hijau ni. Alamak, cikgu sepatutnya kena buat warna hijau. Okay, I bulatkan. Supaya Amni nampak, ini adalah patutnya green. Okay, cantik. Okay, cuba Amni tengok. Betul tak domain untuk garis green ni? Domain I'm talking about domain Betul tak dia adalah daripada negative infinity ni, cikgu boleh tarik sepanjang panjangnya sampai infinity. Betul. Sampai infinity. Okay, sekejap. Domain. Tapi cikgu berhenti sampai 4 ni kenapa
Patutnya I tarik dia ke bawah sana. Okay. Tapi range dia tak boleh. Dia ada limitation sampai 5. Macam tu je. Memang kadang nak sketch tu dia tak berapa lah ni sangat. Tapi jawapan kita betul. Jawapan kita betul. Sebab dia adalah bersilang. Okay. Okay. Okay, ada apa-apa lagi soalan tak ni? Kalau tak ada nanti kita boleh sambung next class hari Ahad ke atau tapi hari Ahad cikgu macam busy sikit. Kalau ada hari lain yang Amni free boleh lah. Boleh insyaAllah. Amni. Ke Amni nak try dulu. Nanti okay Amni try soalan CDE. Okay, Amni try. Plus ini pun kerja homework Amni, man. Memang kena nak buat pun. Tunjuk kat cikgu CDE ni, you lukis. Boleh? Boleh. Okay. You tunjuk cikgu CDE. Satu soalan, satu page pun tak apa. Sebab macam ni tengok cikgu tak berapa accurate ni tak cantik sebab tak muat tempat ni. Kalau I lukis betul-betul dia sepatutnya nampak lah dia bersilang nicely lah. Macam kalau kita lipat kertas ni pada y equals to x, dia akan pantul each other. Okay? Okay. Alright. So I think that's it for today. Okay. Cikgu stop recording. Cikgu share the videos kat you. Okay. Stop.